Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan nikmat-nikmat dan rahmatnya. Moga-moga dengan nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, insya-Allah dapat kita gunakan kembali dalam melakukan ta'abbud, taqarrub untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab kita, iaitu Al-Arba'in Al-Ilmiyah, 40 hadis Al-Ilmiyah, susunan tuan guru kita, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan sambung pada hadis yang ketujuh, menyambung perbahasan yang telah kita sebutkan pada bulan yang lalu dalam tajuk doa dan amin. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعطيت ثلاث خصال أعطيت صلاة في الصفوف وأعطيت السلام وهو تحية أهل الجنة وأعطيت آمين ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا أن يكون الله أعطاها هارون فإن موسى كان يدعو ويؤمن هارون. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, telah diberikan kepadaku tiga perkara, iaitu diberikan kepadaku salat dalam saf, diberikan kepadaku salam sedangkan ia adalah ucapan ahli syurga, dan diberikan kepadaku ucapan amin yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berikannya kepada Nabi Harun alaihi salam. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam apabila berdoa akan diaminkan oleh Nabi Harun. Hadis riwayat Imam Al-Harth dan juga Ibnu Mardawi. Ahbabuna fillah, dalam hadis berkaitan dengan doa dengan amin telah kita hurai sikit pada bulan lepas, berkaitan dengan doa dan juga amin. Hadis ini Nabi nak cerita ada benda hak Nabi ni dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hak Nabi bagi something special dekat kita, tak bagi dekat orang lain, tak bagi pada kaum lain, tak bagi pada golongan manusia-manusia yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat dia. Dan telah kita huraikan sebelum ini berkenaan dengan beberapa benda yang Allah Taala bagi ini khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang Allah Taala bagi bukan dekat Nabi Muhammad seorang saja, bahkan kepada umat dia. Siapa umat dia? Kita yang ada pada hari ini dan yang wujud pada zaman Nabi SAW dan sampai hari kiamat. Di antaranya apa kata Nabi SAW? Diberikan kepada kita ini salat dalam saf. Semayang tu kita duduk dalam saf, itu adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala tak bagi pada umat-umat lain. Mungkin masa tu, mungkin umat-umat sebelum itu semayangnya mungkin sendiri-sendiri, tidak ada yang dikatakan salat jamaah, atau mungkin kita katakan boleh anggarkan, kita katakan mungkin tidak disyariatkan untuk semayang itu secara bersaf-saf seperti mana yang ada pada hari ini. Maka yang saf ini mula-mulanya kalau kita tengokkan diperumpamakan hal tersebut dalam Quran, iaitu para malaikat ini, mereka ini duduk itu dalam keadaan bersaf-saf. Maka itu di antara salah satu yang telah kita hurai pada bulan lepas, tak payah diulang dah. Wa utitus salama, dan diberikan juga kepada aku dan kaum aku ini akan salam, yakni kita duk buat assalamualaikum tu. Maka salam ini pula wa huwa tahiyyatu ahli jannah, iaitu satu ucapan daripada ahli syurga. Tuan-tuan cuba bayangkan, ucapan ahli syurga nanti ni, ucapan itu diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, abang kata apa? Secara sangka baiknya, husnuzannya,
Kalau orang hari ni, kita hari ni boleh mengucapkan salam, insya-Allah dah kita harapkan kita lah di antara orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai ahli syurga, insya-Allah. Bahkan dalam ayat Quran ketika mana membahaskan berkenaan dengan salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka di antara cara kalau kata kita nak jawab salam ataupun memberi salam, maka perlu kita berikan salam itu dengan niat, kita katakan dengan niat yang baik. Pertamanya, contoh, kita bagi salam wa iza huyyitum, dan apabila kamu ini nak bagi salam, diberikan salam ataupun diberikan penghormatan itu dengan diberikan salam, fahayyu bi ahsana minha, kita jawab lebih daripada apa yang dia bagi, bihayyu bi ahsana minha urduha, ataupun kita jawab itu sekadar yang dia bagi. Maka di antara adab ataupun cara kita nak memberi salam dan jawab salam, yang pertama, kita bagi salam dengan kesempurnaan perkataan ataupun lafaz salam itu. Jangan kadang-kadang sengah-sengah di antara kita ni bagi salam tu kadang-kadang Allahu Akbar. Tambah-tambah kita dah pergi sambil-sambil duk suruh anak pergi hantar kuih di jiran sebelah. Kadang bagi salam ni sampai makna tak bunyi langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksud apa tu Assalamualaikum tu? Kadang-kadang kum tu panjang. Ini geng-geng makcik bawang. Geng-geng makcik bawang nak pergi jumpa cari kawan, bagi salam di pintu rumah ataupun kawan tu tengah duduk masak, pergi di belakang rumah duduk tepi tingkap. Assalamualaikum. 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 Kum tu Allahu Akbar. Tak kena tu. Maka bagi salam itu dengan lafaz yang sempurna. Assalamualaikum paling kurang. Elok sikit Assalamualaikum warahmatullahi. Paling elok lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hak tu. Maka apabila kita bagi salam kepada orang, jawab salam itu sama ada kita jawab dengan lebih baik apa yang dia bagi ataupun sama lebih kurang dengan apa yang dia bagi. Maksudnya macam mana? Kalau orang bagi salam kat kita Assalamualaikum, maka kita afdalnya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka aurudduha, kita balas balik sama dengan dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu Islam ini satu agama yang salam, yang sejahtera. Hang masuk Islam kata Nabi, hang selamat. Bahkan kita mengucapkan salam, di antara sebab golongan-golongan Yahudi tidak menyukai akan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah disebabkan kerana salam yang kita bagi sesama saudara kita. Bayangkan salam ini bukan takat kita berjumpa biasa. Salam ni tuan-tuan maksudnya kita mendoakan kesejahteraan kepada orang lain. Tak kiralah yang salam ini kita jumpa sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal. Itu sepatutnya. Kadang-kadang hari ini kita bagi salam kat orang kenal je. Ni kawan-kawan kita duduk di dataran tu, ramai ni depan ni. Maka apa yang kadang-kadang jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Banyak mana dah pahala kita boleh himpun kalau kata kita duduk depan tu betul-betul. Tapi bagi salam elok-elok lah, jangan niat lain. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Jawab nak kat saya, balik awal orang tu. Tak boleh lagu tu lah. Jawab bagi salam, jawab salam dengan cara yang elok. Jumpa orang yang lebih tua daripada kita, Assalamualaikum, Pak Cik, sihat no? Oh, ramai anak ah. Dak, ini cucu. Oh, cucu dah. Assalamualaikum, Pak Cik, sihat no? Oh, ramai anak, ini anak sulung ah, anak perempuan sulung. Dak, ini bini. Oh, jam. Buatlah macam mana pun, janji menghormati. Bagi salam, jangan timbul sampai fitnah dan sebagainya. Dalam keadaan kita mendoakan salam sejahtera ke atas kamu. Kita doa ke orang. Dan orang yang dengar kita bagi salam bahkan wajib hukumnya menjawab salam. Wajib hukumnya menjawab salam. Bagi salam ni takat sunat dia, bagi salam ni takat boleh ya. Jawab tu wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inilah permulaan bagi satu-satu silaturrahim itu bersambung. Bahkan bukan setakat agama kita Islam itu salam.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat, yang dikatakan dengan sifat kamalat, kesempurnaan ini pun di antara sifat Allah Taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan assalam. Betul, lepas mayang macam semayang ni, semayang mula dengan takbir, habis tu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Baik, bagi salam ni pun sikit nak sebut. Bagi salam ketika mana semayang, waktu bila kita nak kalih kepala tu? Ada macam-macam jenis juga. Ni pun macam-macam mazhab juga ni pun. Hak duduk di Masjid Zahid ni pun mazhab ni sampai berbelah bab bagi salam ni. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi tak kalih-kalih lagi. Ada yang tak dah nak mula lagi, dia kalih siap dah. Maka waktu keadaan yang mana yang paling elok yang disebutkan oleh ulama-ulama fiqh, kitab-kitab fiqh, waktu bila yang paling elok untuk kita nak kalih kepala kita ni menghadap kanan ataupun kiri? Maka di antara caranya ialah kita bagi salam itu, kita rubah kanan ataupun kiri itu ketika mana warahmatullah. Contohnya kita duduk tahun ni, kita tahiyat habis selesai, kita nak bagi salam sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara dia. Nah, Assalamualaikum warahmatullah baru kali. Assalamualaikum warahmatullah baru kali. Jadi PR kita kadang-kadang ni pun bagi salam ni pun nak jenis nak kena angguk dulu. Ini pun satu hal juga. Salam, oi, jenis tu pun dah. Angguk dulu. Tak payah. Angguk tu tak payah. Dah baca tahiyat elok dah, mata kita tengok tempat yang dikatakan tempat kita tahiyat itu. Kan? Masa kita mula-mula tahiyat, kita tengok tempat sujud. Masa kita sebut illallah, tangan kita itu kita angkat dan pandangan kita itu menjurus kepada jari yang kita angkat tadi ni. Dan disitulah sampai selesai sekali kita nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam semayang pun bagi salam. Bahkan diniatkan dalam hati kita ketika mana kita bagi salam sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah berikanlah kesejahteraan orang yang duduk sebelah kanan aku ni keseluruhannya ya Allah. Dan bagi kita bagi salam sebelah kiri, kita doa pula dalam diri kita, dalam niat dalam hati kita, ya Allah bagi juga kesejahteraan yang orang duduk sebelah kiri aku ni sepanjangnya ya Allah. Itu semayang pun dalam keadaan, dalam bab benda yang paling besar dalam agama pun, di antaranya ialah solat itu pun ada padanya salam. Habis yang dikatakan semayang pun kita sebut lagi salam, iaitu dengan kita menyebutkan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Salah satu zikir kita salam lagi. Sebab tu Islam ni, masuk dalam Islam selamat insya-Allah. Selamat bukan takat dunia, selamat itu di akhirat yang lebih-lebih kita harapkan keselamatan itu. Dan diberikan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa u'titu amin, dan diberikan kepada aku akan amin. Amin lagu mana? Kita berdoa tu. Amin. Allahumma ahyina bil iman, amin, wa amitna bil iman, amin. Amin yang kita duk sebut itu, kata Nabi SAW, diberikan khas kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amin ni bukan salah satu perkataan dalam bahasa Arab. Amin ni bukan dalam bahasa Arab asal dia. Sebab tu kalau kita tengok saudara-saudara kita di antaranya dalam orang yang beragama Kristian pun, kadang-kadang bila mereka doa kita tengok cerita kan, kadang mereka duduk makan, duduk di meja makan pegang tangan, mereka sebut juga amin. Jadi sebab itu agama-agama samawi ni, di antaranya Yahudi, di antaranya Nasrani, itu ada persamaan sikit sebanyak dengan yang dikatakan agama kita Islam, iaitu samawi, agama yang diturunkan daripada langit ini. Walam yu'taha ahadun mimman kana qablakum, dan tidak diberikan akan semua ini melainkan dibagikan kepada kita saja. Orang-orang sebelum ni Allah Ta'ala tak bagi, illa ayyakuna Allahu
a'taha Harun. Alhamdulillah. Kecuali yang Allah Ta'ala berikan di antaranya adalah kepada Sayyidina Harun, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun saja satu-satunya yang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan amin ketika mana Nabi Musa alaihissalam berdoa. Nabi Musa angkat tangan sebut amin, dia apa sebut doa, Nabi Harun sebut amin. Bahkan amin ini mempunyai rahasia yang sangat-sangat besar. Rugi kita. Kita ni, orang kita ni, minta maaf cakap lah, orang kita ni lebih kurang kita katakan Melayu Islam kita ni khususnya, dan juga semualah, bukan kata apa duduk di Malaysia ni, tak kira lah Melayu ke bangsa apa pun yang kita kata Islam ni, kita ni tak memasyarakatkan menyebut amin itu dengan bersungguh-sungguh. Ini rugi kita. Itu rugi. Kadang-kadang orang sebut benda doa, walaupun benda itu sangkaan baik, sebut amin dulu. Sebut amin dulu. Contoh orang kata kat kita, Ambo Haji pakai main baju main sembahyang masjid ni, tiap-tiap hari baju semua semat-semat loh. Kaya Haji noh. Orang tak tahu kita duit banyak mana. Orang tak tahu yang kata kita ni hutang tak habis lagi. Orang tak tahu kata kita ni lagu mana duk sara anak tak cukup dan sebagainya. Orang tak tahu. Tapi orang sebut dekat kita, hang smart noh, kaya cara ni noh. Terus dah duk cakap banyak. Amin dulu. Amin, amin, amin. Terima kasih, masya-Allah. Terima kasih. Amin, amin. Kerana sangka baik kat saya. Amin dulu. Jangan kata luar dalam sembahyang telah. Tengah doa ni, tu imam doa lepas sembahyang. Cuba perhatian jemaah-jemaah kita. Berapa ramai hak bersungguh-sungguh jawab amin dan bersungguh-sungguh angkat tangan doa. Bukan nak kata. Kadang-kadang hak sebut amin tu pun Allah tak dengar. Daripada sembahyang Fatihah tu pun kita sebut tu pun sebenarnya tak dengar tara mana pun hak sebut amin tu. Tu imam ni daripada hak tu imam kampung, tu imam pekan, tu imam nombor 1, tu imam besar. Bacalah siapa pun hak sedap lagu mana pun hak nak jemaah sebut amin ni, bukanlah nak kata ada 300 orang pun dengar macam ada 3 orang. Tak mau nak berbunyi hak kita ni, sedangkan itulah benda yang besar. Tambah kalau ni tarawih nak main ni. Tarawih nak main ni panggil imam tu belah Mekah. Main Masjid Zahid ni. Main masjid-masjid kita ni. Baca sikit punya sedap. Berapa ramai sebut amin? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Min. Dengar min ya. Allah. Tu imam Mekah meh. Tu imam Mekah meh baca sedap lagu tu, kita orang kita ni sebut min ya. Tu pun tak dengar sebut min, tu pun nasib baik hak menguap sepah. Allah, rugi kita. Rugi. Saya duduk di Mesir tuan-tuan, depa kalau kata amin ni Allah nombor 1. Tambah kalau doa kunut ni cukup seronoknya. Allahumma hadina fi man hadain, amin, wa afina fi man afain, amin. Amin tu sama kuat dengan mak imam. Allahu Akbar. Boleh bayang dalam Masjid Zahid kita ni, kalau ada 500 orang pakat sebut amin, beragak-agak ni kita katakan nak bergegak, bukanlah setakat bergegak, maksudnya bergema tu Allahu Akbar. Tu imam tu kalau kata umur 83 pun dia baca macam umur 23, jangan main-main lah. Main sebut amin elok ni. Sungguh dia memberi kesan. Bahkan amin yang kita sebut dalam surah Fatihah, kalau kena dengan imam sebut amin, kita sebut amin, malaikat juga sebut amin pada waktu yang sama. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan bahawasanya diampunkan dosa-dosa mereka kesemuanya. Allah Ta'ala ampun dosa disebabkan kerana lafaz amin yang kita sebut tu saja. Sebab tu doa jangan lupa untuk kita sebutkan amin, amin, amin tu jangan lupa. Nah, bersungguh kalau kata berdoa pun. Tambah kalau lepas sembahyang kadang-kadang berdoa, ya Allah angkat tangan telah. Angkat tangan ni pun satu hal juga kadang-kadang. Minta maaf bukan kata kat siapa lah. No? Kalau kata badan kita kadang-kadang sedap sikit, tangan ni tak atas perut tu. Tangan ni tak atas perut tu. Allahu Akbar. Tu imam ni baca ni habis kakak nak teriak dah tu imam baca doa. Kita ni dia ni. Min. Min ya Allah. Min ya Allah. Panjang pula. Allahu Rabbi. Tara lagu tu macam mana Allah Ta'ala nak makbul doa kita.
Doa ni tuan-tuan, di antara syarat makbul doa, dia kena yakin doa tu Allah Ta'ala terima, baru nak makbul. Bahkan kata guru kepada guru kami yang mengaji di Makkah Al-Mukarramah, di antaranya Syekh Abdul Karim Banjar, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan adab kita kalau nak berdoa, duduk dalam keadaan tawarruk ataupun iftirash, duduk dalam keadaan kita tahiyat awal tu. Itu kedudukan duduk yang paling elok untuk kita nak berdoa. Duduk dalam tahiyat awal, angkat tangan bagi tinggi sikit, bagi rapat, jangan duduk buka lagu tu, bagi rapat tu selebihnya. Kata Syekh Abdul Karim Banjar, itu di antara cara yang paling elok. Nampak lebih khusyuk, nampak lebih tawaduk, nampak lebih kita mengharapkan Allah Ta'ala bagi. Kan? Angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ya Allah aku banyak sangat dosa ya Allah, pelihara aku dan keluarga aku ya Allah. Hari ni ujian banyak sangat ya Allah, aku tak mampu tahan ya Allah, makbul doa aku ya Allah, pelihara kami ya Allah. Dalam kami tak tahan yang dikatakan dunia ni ya Allah, ada lagi satu ujian yang paling besar yang kalau kena takkan ada dah yang boleh selamat daripadanya, iaitu neraka ya Allah. Kau pelihara aku ya Allah, pelihara anak-anakku ya Allah, pelihara isteri aku ya Allah, pelihara mak ayah aku ya Allah, pelihara. Ni angkat tangan tu. Ni kadang-kadang kita angkat tangan pun macam tak mau angkat, macam duk kata tadi, tak atas perut, betul angkat tu. Ya Allah, amin. Ya, amin, amin. Allah, mana keadaan khusyuk kita dalam nak minta? Kita pun tuan-tuan, kalau anak kita main buat minta lebih kurang lagu tu, agak-agak tuan-tuan nak bagi. Kan? Anak kita berumur 18. Kawan ku nak sambung mengaji, pergi mana akan sambung pergi tinggi sikit ke, dia kata abah payah, abah duduk tempat jauh-jauh ni payah, motor tak ada. Nak bergerak payah. Kenapa kata kalau kata abah beli wai suku sebiji, Allah, jadi anak soleh cek. Dia minta lagu tu boleh gagah. Ni main masuk rumah, abah mana abah? Ni abah mana abah? Amboi panggil sampai tak dengar langsung, awak pekak dah kah? Oi, mula mukadimah tu macam tu, agak-agak pak ni nak bagi. Ni abah, erti dah orang nak pergi bersambung mengaji ni, boleh kalau boleh beli wai suku mau 2-3 biji, memang lebih mudah mengaji. Tu pun jangan tengok anak orang lain cerdik, anak kita tak cerdik, anak kita minta motor tak mau nak bagi. Oi. Agak-agak tuan-tuan pak kita nak bagi lagu tu. Dia tak tunjai kepala pun besar rahmat dah. Kita hak manusia pun kalau anak kita yang kita sayang tu pun minta lebih kurang kita tak gamak nak bagi. Ini kan pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat segala kesempurnaan. Innallaha tayyib. Allah Subhanahu wa taala ni elok, cantik dan sebagainya. Allah hanya terima benda-benda yang baik. Allah hanya terima benda-benda yang elok. Takkan kita buat lagu tu? Macam kita nak bagi ke orang, kawan kita minta pen, kawan kita minta benda, kita ambil pen duk lempak lagu tu. Agak-agak kawan kita tu, awak teruk sangat ke aku ni sampai hang baling benda lagu ni? Awak hina sangat ke aku ni, lekeh sangat ke aku ni sampai hang bagi lagu tu? Kita jumpa saudara-saudara Islam kita yang mohon minta sedekah dan sebagainya, tak pun yang mana daripada mak tahfiz pun semua main duk minta ni, kita duk pinci dia, kita duk maki dia, kita duk cakap dia lebih kurang pun semua, kok-kok nak bagi 1000, tak tahu bagi RM1 dia. Allah, lagu mana perasaan tu? Sebab itu kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ni, minta sungguh-sungguh. Ni yang ada depan saya keliling ni, boleh kata majoriti ni pekat jadi mak puak belaka dah ni. Tambah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang duduk di dataran ni, buat main dengan anak-anak ni. Saya tersentuh satu benda tuan-tuan. Apa dia? Saya pernah tengok satu gambar, ayah ni main naik motor, hantar anak masuk dalam pagar sekolah. Dia duduk rapat ke pagar sekolah tu, anak dia masuk dalam dah. Anak dia duduk masuk dalam dah, helmet pun duduk atas kepala lagi. Helmet pun duduk atas kepala lagi. Dia rapat pergi diri dia duduk di menghadap ke arah sekolah tu, duduk tepi pagar, dia angkat tangan. Ya Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak lagu mana sifat orang kata apa, harapnya seorang ayah tu, itu agar anak dia masuk dalam sekolah tu keluar jadi orang bagus. Ni hak jenis doa-doa orang ni, orang-orang lagu ni Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Ni kita duduk di sana depan dataran kita sambil duduk tengok anak kita main. Apa salahnya sambil-sambil kita duduk tengok anak kita, ya Allah, aku ada hak ni lah aset paling besar dalam rumah tangga aku ya Allah. Sebagaimana aku seronokkan mereka hari ni untuk mereka main-main di sini, untuk mereka seronok di sini ya Allah, jadikanlah mereka di antara orang-orang yang mana nanti aku seronok juga dengan mereka ya Allah. Hari ni aku bagi mereka seronok ya Allah, nanti biar lepas mati aku juga seronok di dalam kubur aku melihat anak-anak aku datang menziarahi aku.
Anak-anak aku menghantarkan yang dia katakan pahala-pahala kebaikan kepada aku, doa-doa kepada aku. Moga-moga anak-anak inilah menjadi aset yang paling penting bagi aku dunia dan akhirat aku, ya Allah. Doa. Sebab doa itu benda-benda yang besar. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila seorang hamba ini, hamba-hamba aku minta kepada aku, bagi tahu habaq mai, kena tahu apa dia. Fa inni qarib, kata Allah, aku ni duduk dekat sangat dengan dia. Dekat itu bukan maksud makan maksud tempat. Makan itu disebut kedudukan, makanah, kedudukan kita dengan Allah Ta'ala tu dekat sangat. Sebab tu dalam riwayat lain mengatakan, di antara waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, ketika mana sujud dia dalam salat, ketika mana dia sujud menghadap Allah, itu waktu yang paling dekat dia dengan Allah. Minta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah menyesal dan tak pernah berasa cemuih dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahbabuna fillah. Sebab itu perlu untuk kita berdoa dan jangan kita abaikan benda-benda yang dikatakan menyebabkan doa itu dimakbulkan. Doa dengan dua telapak tangan. Hadis yang baru. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'awta Allah fad'u Allah bi batni kaffayka wa la tad'u bi zuhurihima, fa idza faragta famsah bihima wajhak. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan dua telapak tanganmu dan jangan dengan belakang keduanya. Sekali lagi kita hurai sikit hati tajuk ni. Apabila selesai, maka sapulah keduanya pada wajah kamu. Itulah yang kita duk buat hari ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada sapu muka tu, dalil datang mana? Hak ni lah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan dua telapak tangan. Hak macam kita sebut tadi. Tuan-tuan, kita semayang, kiblat kita adalah Kaabah. Semayang pilah tang mana pun, kiblat kita adalah Kaabah. Saya lagi duk hurai pula. Ni pasal kita menghadap Kaabah ni sebenarnya, tuan-tuan. Bumi ni dia bukan bentuk bulat, dia sama pula dah. Satu hal pula. Kalau bumi ni bulat, dia jadi sujud pi kok nu tala kok atas, tala kok bawah. Teori tu. Nak cakap tu bagilah kita kata mengaji tu, kita katakan bagi kaji tu sungguh-sungguh. Bagi hadam, bagi faham sungguh-sungguh. Ni kadang-kadang teori kita ni pun macam-macam juga. Tak apalah, bukan kita nak bahas bumi bulat ke bumi rata ke bumi betul, bukan nak bahas yang tu. Nak abang kata apa? Kalau kita semayang, kiblatnya salat itu adalah Kaabah Al-Musharrafah. Tetapi apabila berdoa, Kaabahnya ataupun pusatnya ataupun arahnya untuk berdoa itu ialah bukannya ke arah Kaabah, tetapi arah langit. Maka kiblat semayang adalah Kaabah, kiblat doa adalah langit. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tu imam, lepas dia bagi semayang, dia bagi salam, dia istighfar, dia apa semua, dia kalih main menghadap ke arah kita. Kalih menghadap ke arah kita itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tanya pula, nak kalih kanan ke kalih kiri? Ni isu ni pun nak kena terang juga bagi Udi panjang. Kalau kata Nabi ikut kanan, Tok Guru saya ikut kiri, saya akan ikut Tok Guru. Panas pula tajuk tu. Tu saya duk cerita lah, tajuk tu panjang cerita. Tapi nak habaq kata apa? Kalau lepas kita semayang ni, wirid sikit, nak kalih tu, kita nak kalih ikut kanan ke, nak kalih ikut kiri, nak bagi sebelah saja ke arah makmum, ataupun nak menghadap keseluruhannya ke arah makmum. Maka terdapat perbahasan para alim ulama. Di antaranya mengatakan bahawasanya kanan kita ubah tu, kita kalih tu pi ke kanan.
Kita ubah tu pergi ke kanan. Ada ulama lain kata ada juga. Kita nak pusing kanan ke kiri, tengok pada mana pintu yang kita nak keluar. Contohnya, kalau kata pintu sebelah ni tutup, pintu sebelah ni buka, kita kalih ke kanan. Katakanlah pintu ni rosak, pintu ni jauh buka, kita kalih pergi ke kiri. Ada juga pendapat mengatakan lagu tu, nak bagi tepi kanan saja ke ataupun nak menghadap terus, kedua-duanya boleh. Isu dia tang mana? Saya lagi nak doa. Bila dia kalih, saya lagi tu imam nak doa, saya lagi nak kena menghadap kiblat balik ke ataupun terus nak menghadap anak jemaah ni untuk berdoa. Maka semayang saja kita perlu menghadap ke arah kiblat, yakni ke arah Baitullahil Haram. Sedangkan dalam doa, kalih pilah kot mana pun, janji kita angkat tangan kita itu menghadap ke arah langit. Saya ingat pada tahun 2007. Tahun 2007 saya pergi ke buat umrah. Masuk ziarah maqam Nabi SAW. Saya angkat tangan doa menghadap ke arah maqam Nabi SAW. Polis di situ marah. Polis memang dia tampak tangan saya. Allah, kiblah. Saya kata ni kiblat dah. Saya kata ni kiblat dah ni. Dak doa menghadap kiblat. Saya kata ni kiblat dah lah ni. Tapi tak cakap lah Kedah dengan dia. Tuan-tuan dia kata, kemas ustaz ni no. Duk sembang Kedah, duk sembang bahasa Kedah, lorak Kedah dengan puak Arab ni kemas sungguh ustaz ni bohong kita malam ni. Nak abang kita bagi faham. Lagi saya kata, kami mengaji kiblat bagi doa ni bukan kiblat semayang. Menghadap buh langit tu kira doa dah lah tu. Sengak. Dia pun sengak. Dia kata, payah hampa ni. Cakap tak boleh dengar. Tak apalah. Bukan kita duk pergi buat benda syirik, bukan kita duk pergi minta ke Nabi dan sebagainya. Maka kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami ziarah Nabi, ya Allah. Kami sayang ke Nabi, ya Allah. Dengan berkat Nabi SAW, ya Allah, perkenankanlah hajat kami, ya Allah. Kami minta kepada Allah. Kami minta kepada Allah. Bukannya minta ke Nabi, bukan suruh Nabi yang perkenankan, bukan suruh Nabi yang tunaikan. Itu ada istilah dalam kita katakan tawassul dan sebagainya. Tak apa. Ala kulli hal, angkat tangan menghadap, kita katakan ke arah langit. Cumanya saat lagi timbul mai bila tang mana, maka berdoalah kepada Allah dengan dua telapak tangan kamu dan jangan dengan belakang keduanya. Hak ni kira saat lagi mai bala mana-mana ya, kita angkat tangan, Allahumma dafa'anna minal bala wal waba wal fahsya. Tangan kalih kot ni. Kalih tu jenis tu dia pak cik, saya duk pesan dah suruh main maghrib. Dengar kuliah maghrib ni orang duk tolak bala, orang duk kalih mai bid'ah pula. Bid'ah pula. Adakah bid'ah sungguh hak kalih ni pun? Ada dalil lain pula yang mengatakan ketika mana kita minta doa tolak bala, kita kalih pi. Di antaranya dalam peristiwa Nabi SAW, Nabi salat istisqa. Nabi kalih pi benda haduk ada. Tengah Nabi khutbah, kain syal Nabi duduk sebelah sini, Nabi kalih ambil, Nabi buh tangan. Jubah luar Nabi ambil kalih buh kat belakang pakai. Maka orang tanya, pasal apa yang nak kena buat lagu tu? Kata para alim ulama, kerana sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang lah ni kemarau panjang, ya Allah, seperti mana kami kalih kain kami sebelah sini mai ke sebelah sini, ya Allah, maka kalihkan juga yang keadaan kami hari ni daripada kemarau panjang ni pi kepada hujan yang subur tempat kami untuk kami hidup sihat elok, ya Allah. Itu sangka baik itu. Bukan kata mesti syarat kena buat lagu tu. Jadi ada sebahagian daripada adalah banyak lagi dalil dan sebagainya, kita tak ada kesempatan untuk kita cerita panjang tajuk tu. Maka ada juga buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau Allah madfa'anna minal bala wal waba wal fasya, kita lagu ni juga tak ada masalah apa. Hak orang buat tolak lagu ni pun tidak ada masalah apa. Janji berdoa ya. Yang masalahnya haduk komen ni hak tak doa. Dia semayang hajat pun dia tak buat, solat istisqa pun dia tak buat. Dia tengok dalam video ya, 2-3 minit ya, dia duduk hurai tu dia. Aku duduk kata dah, ustaz-ustaz lah ni bukan boleh pakai. Depan ni bawa benda-benda hak baru banyak. Benda tak kena dengan. Oh, tak boleh lagu tu tuan-tuan. Tabayyun itu, perhatikan, kita katakan satu-satu benda tu kita nak habak kata dia ni betul ke, dia ni salah ke, kena tengok daripada awal sampai habis. Contohlah kita kata nak buat keluar fatwa pun, Jabatan Mufti nak buat keluar satu-satu fatwa yang kita duk beramai lah ni.
Bukan kira kita main-main tanya 2-3 minit tu kira jadi kira buah kita buah haram. Bukan lagu tu tuan-tuan. Main pula yang lain ni siapa dia main? Ni kawan kita tanya kita buah halal lagu mana pun kita halal. Tak boleh, dia bukan tajuk lagu tu. Fatwa ni dia kena tengok tasawur itu secara keseluruhan. Kalau kesihatan, secara kesihatan keseluruhan, pakar yang benar-benar pakar dalam bidang tu. Dalam bab kaji cuaca ke dalam bab apa pun sebagainya, kena tengok gambaran keseluruhan baru boleh buat keluar fatwa. Bukan boleh duk tanya kira haram, kira tanya kira sah, kira tanya fasad, tak boleh lagu tu. Sebab itu kita kena faham bagi molek-molek. Dan apabila selesai maka sapulah keduanya pada wajah kamu. Yang kita tu kadang-kadang minta maaf nah. Kadang-kadang kita lepas sembahyang kan kita sapu muka juga. Ada juga orang kata tak kena juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu tangan tak kena ni, Nabi tak buat. Pula dah. Takkan semua benda hak Nabi tak buat kita tak buat belaka aku. Ada perbahasan tark, yakni tinggalnya Nabi satu-satu benda itu bukan bermaksud kata tak boleh buat. Nabi tinggal, yakni Nabi tak buat satu-satu benda bukan bermaksud benda tu tak boleh buat. Dia ada dalil lain pula yang di sebagainya, itu panjang lebar nanti kita bahaskan. Maka sapu muka tu ada dalilnya, ada huraiannya, dan di antaranya kata alim ulama, sebab yang kita duk pergi sapu tangan di muka tu pasal apa? Pasal semayang tu pun sebenarnya adalah ad-doa. Semayang itu dari segi luruhnya, dari segi bahasanya adalah apa dia? Doa. Maka doa ni habis khatam buh tang tu, tak ada masalah. Hak nak sapu muka sila, hak tak mau sapu pun tak ada masalah apa. Pasal habis semayang ni tang mana? Buh bagi salam kanan tu kira habis dah lah semayang tu. Lepas tu nak basuh muka ke, nak sapu muka, nak sapu telinga, nak sapu leher, nak sapu bahu, nak sapu apa, buh bila. Cuma jangan duk pi relate sakut benda tu dengan semayang hak duk kita duk buat tu. Contoh kita kata pasal apa yang sapu dada ni? Sapu dada ni sebahagian daripada semayang, tak boleh lah lagu tu. Jadi itulah di antaranya apa yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan lagu mana kita nak berdoa dengan dua telapak tangan itu. Isunya juga minta maaf sikit ialah nak sebut doa di antara dua khutbah ada kata tak payah angkat pula. Doa khutbah yang kedua ada kata tak payah angkat juga. Boleh angkat ke tak boleh angkat? Angkat je lah tuan-tuan. Cumanya kita ni kadang-kadang di antara dua khutbah tu, di situ tu sepatutnya kita berdoa pakai angkat tangan belakang. Tapi sayang kita ni tak berdoa. Kita duk ingat hak Tok Bilal itu tolong doa, padahal Tok Bilal tolong selawat dia. Hak Tok Bilal antara dua khutbah, Tok Bilal itu tolong selawat je. Kita pun amin. Amin ya Allah, amin. Amin tang mana? Metang mana doa tu? Serupa jugalah kita pergi Mekah. Naik Saudi Airline. Naik Saudi Airline tu duduk tu, depa buka tu Arab cakap mula-mula bismillah tu angkat tangan dah. Angkat tangan siap dah. Orang sebelah ni pula ngaji Arab. Dia kata, "Pak cik, cara pak cik angkat tangan tu lama sangat tu pak cik. Dah ni hang pun yang duk cakap buat apa angkat tangan sekali ni. Orang duk tengah berdoa." Tu bukan doa pak cik, Pak Arab tu bagi pengumuman. Pak Arab tu bagi pengumuman, dah bahasa dia bahasa Arab. Dia bercakap, kita ni pula dengar buh bahasa Arab kira doa tu. Tak boleh lagu tu tuan-tuan. Sama khutbah antara dua khutbah tu dia selawat. Ada setengah doa lah, ada setengah tu dia selawat je antara dua khutbah tu. Kita lah nak kena doa. Ya Allah ampun dosaku ya Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ampun dosaku ya Allah, dengan berkat di antara dua khutbah ni dalam banyak-banyak waktu di antaranya ni waktu yang mustajab doa ya Allah. Ampun dosaku ya Allah, masukku dalam syurga ya Allah. Aku tak mau minta banyak, dua di antara dua khutbah ni singkat sangat ya Allah. Aku tak mau minta banyak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, masuk aku, ahli keluarga aku dalam syurga tanpa hisap. Hak tu je yang aku nak minta ya Allah. Muji kalau 10 tahun semayang, dalam 10 tahun tu ada Jumaat tu yang kita angkat tangan doa tu makbul. Alhamdulillah, selesai dah kita. Bahagia dunia akhirat, elok daripada api neraka, masuk dalam surga tanpa hisap. Selesai.
Dan doa ketika mana khatib doa. Khatib berdoa, sunat bagi khatib untuk angkat tangan. Sebab tu tuan-tuan jangan duk ikut tok khatib. Tok khatib masa doa dia sunat angkat tangan. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Contohlah macam-macam gaya lah nak angkat tangan pun. Tapi tak ada lah kutuk khatib angkat tangan lagu tu kan. Maksud kata had sesuai lah. Cuma kita ni hadut di bawah ni nak angkat tangan tak angkat tangan, angkatlah dah doa. Tapi kalau tak mau angkat pun tak ada masalah, aminkan saja. Yang masalahnya apa dia? Dia pergi kata ke orang, ini salah, ini salah, tu salah. Kita ni nak duduk dalam bab rumah ibadat ni, dalam bab sembahyang ni, kita nak mengharmonikan belaka. Kecualilah ada orang buat hak terang-terang, tak ada pendapat ulama, terang-terang tak ada hadis Nabi, terang-terang tak ada dalam Quran, dia buat. Contoh lagu mana? Sembahyang Isyak 8 rakaat. Hak tu terang-terang kena tegur tuan-tuan. Nah, sembahyang subuh kunut selepas takbir. Oh, yang ni kena tegur tuan. Allahu akbar. Allahumma hdina fi man hadait. Oi, kata tu imam ni mai ikut mana oi? Tu kena tegur sungguhlah tuan-tuan. Maksudnya apa dia? Tak tambah tak kurang dalam syariat dan tidak ada pendapat-pendapat orang ulama dan sebagainya. Hak mana duk pakai tu buat bila. Tak ada masalah apa. Nah, tuan-tuan mati Allah sekalian, lajak cakan banyak orang ni. Nah, tentang kuliah bulanan dia buah rapat ni. Kat pukul 9 lah. Minta maaf banyak tuan-tuan kalau ada salah silap terkesak bahasa. Insya-Allah nanti kita akan bahas pada bulan depan pada hadis yang ke-9, iaitu menyakiti ahli bait. Yakni menyakiti ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ada orang timbul juga. Ada lagi kat zaman la ni ahli bait, ada lagi kat zaman la ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat tong bila dah, ada lagi kat zaman la ni ahli bait Nabi, ahli keluarga Nabi. Siapa yang tak beriman kata ada ahli keluarga Nabi sampai ke hari ini, dia tak beriman adanya Imam Mahdi. Dia tak beriman adanya Imam Mahdi. Pasal apa? Imam Mahdi itu adalah daripada keturunan Nabi SAW. Kalau terputus 1400 tahun dulu keluarga Nabi, mai celah kok mana Imam Mahdi tiba-tiba mai duk mengaku keluarga Nabi. Mesti ikatan saudara itu bersambung keturunan itu sampai kepada Imam Mahdi rahimallahu taala. Maka nanti kita akan bahaskan apa hukumnya dan apa akibatnya menyakiti yang dikatakan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barakasallam. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasak bahasa, dan mohon teguran sekiranya ada kesalahan dalam kata-kata dan juga penyampaian saya. Minta teguran bersama insya-Allah untuk sama-sama kita mencari akan yang dikatakan kebenaran seperti mana yang kita doakan. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuk kami hak mana betul. Walaupun pendapat kami kata ni kami duk berasa betul, rupa-rupanya salah. Ya Allah, tunjukkan kami yang mana betul agar kami boleh ikut hak betul. Dan kalau kata kami cakap ni kami duk berasa betul dah, orang mai kata ni salah ni lagu ni hak sebenarnya lagu ni. Ya Allah, jangan kami pertahankan salah kami itu dan bagi kami ikut hak mana hak betul itu ya Allah, dan bagi kami tinggal hak mana yang salah hak kami buat itu ya Allah. Nah, biar kita letih di dunia, janji kita rehat di sana insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbana zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya mubdi' bila mithal wa ya qa'iman bila zawal lakal hamdu lakal minnah wa lakal syarfu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.